dia suka video game ke, dia suka nyanyi ke, nyanyi karaoke, kita sama dengan dia. So dia buat mak ngah cool so bila dia rasa kita sama dengan dia, maka dia akan terima nasihat kita. Dengan rakan-rakan kita ni pun, kalau kita nak tegur dia, kalau dia suka cakap pasal langsir, kita cerita pasal langsir, dia dah seronok, so kita buat orang yang berada depan kita seronok tentang diri dia. Bila tengah seronok tu, masuk sikit kita punya nasihat. Itu caranya. Yang penting matlamat dicapai. Matlamat dicapai. Yang komunikasi ni sebenarnya bukan apa yang kita kata, Fairuz, tapi kesan pada apa yang kita cakap pada orang tu. Dan juga pada Hajar, jangan kecil hatilah, tak apa. Bukan senang nak dapat benda baik, ya. Jadi insyaAllah kita harapkan kalau kita hidup cari fokus pada pencen kubur, ilmu manfaat, sedekah jariah, anak yang soleh, bayangkan kita nasihat tu sebagai ilmu bermanfaat. So itulah pencen kubur kita. Kita dapat pencen kerajaan pun berapa tahun baru kerja dapat pencen, apalagi pencen kubur. So tak apa, biar susah pun asalkan pencen kubur. Kita fokus cermin mata, kita nak cari 3 pencen kubur tadi. Anak yang soleh, sedekah jariah, ilmu bermanfaat. Orang kata lumrahnya kalau nak melakukan kebaikan ni sudah tentu banyak rintangan. Betul. Prof, pasal syaitan banyak kan? Ya, betul. Dan alhamdulillah kita akan bersama dengan pemanggil sejurus selepas ni. Kita rehat seketika. Saya meraihkan SMS yang diterima. Jadi pastikan yang terus setia bersama Islam Itu Indah. Kembali terus setia bersama kami di Kim FM. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, say, say. Give thanks to Allah for the moon and the stars. Praise Him all day for what is and what was. Take hold of your iman, don't give in to shaitan. Oh, you who believe, no mountain is too high. If God wills me to try, if I live with a passion and determination, inshallah I'll live out all my dreams. Apa saja yang sedang anda lakukan? Terima kasih temankan kita di Kim FM. Kembali bersama Profesor Dr. Muhaya dan juga bicara kita tentang cermin mata kehidupan. Selain perkongsian kita, interaksi daripada Prof sendiri, juga mungkin ada lontaran kemusykilan, mesti talian 0362051500 satu SMS. Kita akan bersama dengan pemanggil kita. Mesti talian dulu ya Prof untuk kita raikan interaksi bersama dengan Prof waktu ni. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Iya, siapa di talian? Saya Puan Kamisa dari Kelang. Puan Kamisa, silakan. Sila Puan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Puan Kamisa. Saya nak tanya macam ni lah. Macam saya dalam organisasi, ketua ni menzalimi anak-anak buah dia lah. Ada je salah. Jadi macam mana kita sebagai orang bawahan ni nak mencari bahagia? Macam mana kita nak pandang tak ada zaliman macam tu? Selain daripada berdoa, solat hajat dan sebagainya lah. Okey, boleh tahu macam mana zalim ni macam mana? Kataan zalim tu besar tu. Zalim tu maknanya kalau macam dia cari salah kita, salah. Tidak memahami apa masalah kita, tapi kesimpulannya anak-anak buah ni sudah menganggap ketua ni sebagai zalim lah. Okey, boleh saya jawab. Okey, terima kasih Puan. Okey. Ya, saya betul-betul ingat pula orang kata salah satu cara kita nak menolong orang zalim ialah mencegah dia daripada orang zalim. So katakanlah organisasi ni memerlukan kita memilih dia, kita jangan pilih dia. Okey. Tetapi kalau memang dah struktur satu, tak boleh nak buat apa, dia masih tetap di situ. Saya fikir macam ni. Manusia ni dia akan hidup berdasarkan image yang dia ada tentang diri dia. Dan cermin mata kita, sistem kepercayaan kita banyak dipengaruhi oleh apa yang kita alami daripada 0 hingga 6 tahun. Di mana kanak-kanak yang dapat pujian mendapat keyakinan. Kanak-kanak yang diberi kasih sayang akan memberi kasih sayang. Kanak-kanak yang dikritik akan rasa rendah diri. Ya, jadi selalunya orang yang rendah diri ni selalu suka merendahkan orang lain. Pasal bila dia rasa rendah diri, dia nak naikkan diri dia, dia terpaksa rendahkan orang. Dan cara dia rendahkan orang macam itulah, cari salah, tidak menghargai. Sebab saya kata kalau kita tak suka cakap terima kasih, tak suka hargai orang, tak suka puji orang, jaga hati kita, takut hati tak bersih. Ya. Jadi mungkin bos yang dimasukkan ini, kita doa pada Allah, Allah beri hidayah pada dia. Tapi sebenarnya untuk pada orang yang bawahan ini macam ni, fikir macam ni. Kita tidak boleh kawal apa yang berlaku pada kita, tetapi kita boleh kawal respon kita terhadap apa yang berlaku. So contohnya katakanlah bos kita cari salah, okey, kita boleh ada dua reaksi. Cara kita, persepsi kita, cara mata kita macam ni.
betul saya salah ke atau sengaja dia cari salah. Kalau kita kata dia ni sengaja cari salah, maka kesannya kita akan menyalahkan dia dan kita tidak akan memperbetulkan kesalahan kita. Tetapi kalau dia tebuk kita salah, kita kata baiknya dia tunjuk kelemahan saya. Dia tunjuk kat mana baju saya koyak, boleh saya jahit baju saya, baju kat belakang kita tak nampak. Jadi salah saya macam ni, jom betulkan. So kita tengok balik apa yang kita buat salah tu, betul ke benda tu salah dan adakah kesalahan itu merosakkan organisasi. Contohnya macam saya di hospital pun, saya ada counter klinik, nurse di counter. Saya dekat dalam cuba beri perkhidmatan terbaik, tetapi kalau counter saya tu orangnya masam muka, sombong, buat lambat, bercakap sama sendiri, tak profesional, ini mempengaruhi hospital yang kita bekerja. Maka saya mesti tegur. So dia tak boleh kata Prof tu cari salah. Nampak sikit Prof ni kami cakap ketawa kuat-kuat, bercakap sama sendiri pun dia marah. Benda tu kita nak happy-happy. Boleh, tetapi awak happy-happy di pantry tempat makan boleh. Tetapi kalau di depan pelanggan organisasi, kita mesti profesional. Pasal core value kita professionalism sebagai hospital perubatan. Dan kalau dia ambil index contact, dia akan memperbaiki diri dia. Ya, jadi saya boleh saya faham Puan Kamalah ni, kalau boleh pada bos kita tu cuba kita tunjuk kebaikan. Sebenarnya manusia ni, kalau saya cadangkan Puan Kamalah dan semua pekerja menulis atas kertas apa yang kita suka tentang kerja kita. Kalau kata tak ada sebenda pun saya suka, okey, boleh apa yang anda tak suka tentang kerja anda. Kemudian tengok logik tak apa. Kadang-kadang kita ni kita rasa masalah banyak, tapi betul tak ada benda pun. Kita cuma marah, dia suka merungut. Bila ada merungut, kita pekatkan telinga, kita buat kerja kita. Kemudian bila orang marah kita fokus yang kita nak buat baik. So kita boleh ubah sebenarnya. Boleh ubah. Saya tak tahu nak cakap macam memang boleh ubah. Perubahan tu jangan kita. Kita jadilah perubahan yang kita nak orang jadi. So nak suruh orang tu baik, kita baik dulu. Lama-lama bila bos kita nampak kita semua baik, dia malu nak jahat. Betul. Out of fashion. Dia tak ada modal nak marah. Tak ada modal. Sebenarnya saya nak cakap pada remaja. It is not cool to be rugged non-Islamic. Sekarang lebih cool orang pakai tudung, orang Islami, orang lemah lembut, orang berakhlak. Itu yang paling cool sekarang. Yes. Alhamdulillah. Dan sedikit daripada pendengar kita, versi SMS kita naikkan bersama dengan Cik Nasir. Katanya kalau dalam kehidupan kita ni menerima pujian adakah perlu untuk kita? Tepat sekali. Minggu lepas saya cakap tentang power of praise, kuasa kepada pujian. Bila seseorang tu, kajian telah menunjukkan kanak-kanak yang dipuji, tenaga dia meningkat. Manusia pun macam tu juga. So bila kita akan buat workshop kuasa minda, di mana bila seseorang tu melihat seseorang dengan penuh kasih sayang dan pujian dalam hati dia, tenaga orang tu meningkat. Sebab tu kita perlukan pujian, tapi bukan pujian yang melampau. Bila kita nak puji orang ni, ada orang puji dengan mulut saja, ada orang puji dengan fikiran saja, ada orang puji dengan hati. Yang penting puji dengan hati. Saya nak beri satu cerita. Ada seorang tu dia waiter dekat restoran. Dia diajar bagaimana untuk mendapatkan tip yang lebih. Apa dia buat? Setiap kali dia jumpa pelanggan, dia tengok pelanggan tu, dia puji pelanggan tu dalam hati dia. Dia tak cakap. Dia kata baiknya keluarga ni, seronoknya keluarga ni, tentu kamu ni bagus, saya doakan. Dia doa yang baik-baik pada orang yang dia nak serve tu. Apa yang berlaku? Setiap orang yang dia jumpa semua beri dia tip lebih. Pasal apa? Kita manusia ni fikiran lebih laju daripada cahaya, lebih laju pada bumi. Sekarang ni cuba virus fikir, bayangkan New York. Dah nampak New York. Kau nak pergi, kau nak pergi berapa jam? Dengan fikiran kita boleh sampai dulu. Ya, sebab itu kita manusia ni jangan sangka buruk. Kalau kita duduk ramai pejabat mengumpat bos kita, ya kita ingat dia tak rasa, dia akan rasa getaran yang kita mengumpat dia lagi tak suka kita. Sebab tu jangan ada simpan langsung negatif pada orang. Puji saja. Saya alhamdulillah. Terima kasih untuk Cik Nasir dan juga Cik Omar Asman. Salam untuk Prof. Dan katanya setengah pada kita pandai nasihat orang, tapi nak lakukan sendiri tak sesuai apa yang dicakap kepada orang. Maksudnya cakap tak serupa bikin lah. Senang cerita. Pandangan Prof macam mana? Ini betul. Saya pun kena jaga diri saya. Orang bercakap ni senang sebenarnya. Takut juga. Dan saya nak beritahu, gap ataupun jarak yang paling jauh ialah di antara ilmu dan amal. Banyak orang tahu, tapi untuk mengamalkan payah. Dan apakah yang nak amal ni? Satu ilmu, lepas amal nak ikhlas pula Fairuz. Okey, bila kita nak amal, kadang kita tak ada disiplin. Apa disiplin? Disiplin ialah kita buat sesuatu walaupun kita rasa nak buat, tak nak buat, kita buat juga. Itulah disiplin. Dan satu success principle yang paling penting adalah disiplin. Jadi saya nak menyeru pada diri saya dan semua orang, kalau kita nasihat orang, sebab tu kita mesti buat apa kita cakap dulu, baru kita nasihat ke orang. Pernah tak kadang kita nasihat orang tak nak dengar?
Pasal kita tak amal apa kita nasihat. Sebab itu jangan kita nak jadi claim kita pandai semua. Ya, kadang-kadang sebab tu saya menyeru kepada mereka membuat iklan perubatan, jual barang semua tu. Bila kita iklan sesuatu tu, kita mesti benar-benar yakin dan dah gunakan produk tu dan ada cara saintifik, baru kita ikhlas jual pada orang. Jangan kita jual sesuatu untuk mendapatkan wang. Pasal ada undang-undang dia panggil law of compensation, di mana kita hanya akan dibayar berdasarkan kualiti perkhidmatan yang kita beri. Macam tu juga kalau kita berniaga, produk yang kita beri, harga yang kita charge mesti setimpal dengan kualiti yang kita kata itu. Ya. Alhamdulillah. Saya menjawab soalan daripada Encik Mak Asman. Kembali untuk bersama interaksi mesti talian kita waktu ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa di talian? Saya Muhammad Fadil bin Ahmad. Muhammad Fadil. Silakan. Johor Bahru. Sila Cik Fadil. Saya nak cakap dengan Prof lah. Sila Cik Fadil. Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum Cik Fadil. Macam ni, saya nak tanya Prof, macam mana kita nak menghadapi satu situasi dengan ibu kita sendiri yang saya tak tahu macam mana. Dia suka macam bertanggapan negatif lah pada anak-anak. Bukan sahaja saya seorang lah, kepada adik-adik lain pun sama. Berapa umur ibu? Ya? Berapa umur ibu Cik Ahmad? Dia pun dalam 52. Sama umur saya tu. Macam kalau kita pergi kan, kalau kita pergi rumah saudara mara kan, nanti kalau saudara mara tanya, anak awak dah besar ya, anak bujang awak dah besar, nanti mak saya macam menyampuk lah, ni memang dah besar ni, memang makin degil lah, makin tak dengar kata lah. Macam mana nanti bila kita balik, kita macam merajuk kan, sebab mak kita dah malukan kita. Lepas tu nanti mak saya kata, itu baru cakap sikit dah muncul, baru cakap sikit dah merajuk. Macam mana tu? Okey, memang saya cakap insyaAllah. Terima kasih tanya soalan ni. Okey, ini benda fenomena yang sering berlaku. Saya pun perhatikan kadang kesian budak-budak tu. Okey, macam ni. Pertama, jangan salahkan mak kita. Kalau tak kerana mak kita, kita tak ada di dunia ini dan syurga bawah telapak kaki ibu, dan kita mesti pandang ibu kita dengan kasih sayang. Kalau kita nak tegur ibu kita, jangan tegur ibu kita terus macam kita tegur anak kita. Kita mesti sebut hargai, mungkin bawa dia jalan dulu, beli baju, tunjuk kasih sayang semaksimum mungkin. Kalau tak ada duit, keluar duit simpanan, tak apa, bawa pergi holiday, sukakan ibu. Lepas tu tegur, mak dulu agaknya masa zaman mak dulu, dia punya cermin mata kehidupan masa tu, anak jangan puji sangat